Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم فقهنا وفقه أهلنا وأولادنا في دينك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. وبعد tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah rahimahumullah. Alhamdulillah bertemu lagi kita malam ini tuan. Dan masih lagi kita memetik daripada ringkasan cabang-cabang iman yang asalnya dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dan diringkaskan oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullah. Hari ini kita sambung lagi tuan-tuan perkara yang disebut sebagai cabang-cabang iman ini, yang mana kita sebut apa sahaja yang kita imani dalam hati kita daripada kepercayaan kita kepada Allah, daripada kekuasaan dan keagungan Allah, dan yang kita percaya daripada kebenaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan apa yang kita percaya daripada kehidupan di akhirat, syurga dan neraka, balasan. Semua iman, senarai-senarai iman kepercayaan itu, ia akan membuahkan, akan menghasilkan kesan di luar dari segi amalan dan juga tindakan. Yang mana buah ini adalah, ataupun kita sebut ranting ataupun cabang ini, ianya adalah gambaran kepada iman yang ada dalam hati kita. Dan secara tak langsung juga hubungan dia tuan, dia hubungan bukanlah satu hala, tapi hubungan yang berbentuk circulation. Yakni bila kita buat perkara ini, insya-Allah dia akan lebih mengukuhkan lagi iman. Dan bila iman kita kukuh, ia akan menghasilkan kesan pada tindakan luaran dengan cara kita lihat pada cabang-cabang ini. Tuan-tuan, kita ambil pada cabang yang berikutnya yang disebut oleh Tuan Syekh, cabang yang ke-56, As-Sadis wal Khamsun min Syu'abil Iman. Kita petik-petik tuan-tuan, kita ambil sebahagiannya. Antara tanda ataupun antara hasil yang sepatutnya berlaku kepada seseorang mukmin itu bila dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, ialah dia menjaga persoalan silaturahim. Dia menjaga tentang hubungan silaturahim. Tuan-tuan, kita tengok dulu Tuan Syekh bawakan beberapa ayat dan hadis. Antaranya firman Allah Ta'ala di dalam surah Ar-Rum. Qala Allah Ta'ala, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, dan orang-orang yang mana mereka melanggar janji-janji mereka dengan Allah setelah mana mereka memeterai perjanjian mereka dengan Allah. Janji kita tuan-tuan, kita orang beriman, kita berjanji dengan Allah untuk tidak mensyirikkannya, dan kita berjanji untuk sentiasa mentaatinya. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal, dan mereka-mereka yang memutuskan perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mereka menghubungkan. Yakni dalam konteks silaturahim tuan, Allah Ta'ala perintah kepada kita untuk menghubungkan, menyambung silaturahim, tetapi mereka-mereka ini memilih untuk memutuskan silaturahim.
wa yufsiduna fil ard, dan mereka-mereka yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Ketiga golongan ini, golongan yang melanggar janji mereka dengan Allah, golongan yang memutuskan perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintah untuk dihubungkan, dan mereka yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, ulaika lahumul la'nah, ke atas mereka itu laknat daripada Allah. Tuan-tuan, maksud laknat dijauhkan daripada rahmat belas kasih Allah. Pada saat yang cukup berat, ditentukan bagi mereka, disekat akan mereka itu daripada rahmat dan juga belas ihsan Allah. Walahum su'uddar, dan bagi mereka balasan seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk negeri, yang di negeri akhirat nanti diberikan mereka balasan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan dalam sebuah hadis yang dibawa oleh Tuan Syekh bagi tajuk silaturahim ini, menghubungkan silaturahim, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu fi sahihain, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi, barang siapa yang suka, barang siapa yang ingin diberikan al-bastu, diberikan kelapangan dalam rezekinya, maksudnya diluaskan rezeki. Barang siapa yang suka dan barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya baginya dalam rezekinya, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan barang siapa yang ingin dan suka untuk diberikan panjang tempoh ajalnya, jadi dipanjangkan lagi tempoh hayatnya, wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim, maka hubungkanlah rahimnya. Barang siapa ingin diberikan kelapangan pada rezekinya, dan barang siapa ingin diberikan kelanjutan pada ajalnya, maka hubungkanlah rahimnya. Kita baca lagi sebuah hadis lagi, tuan-tuan. Hadis diriwayat daripada Muhammad ibnu Jubair ibni Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, juga di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Aidan an abi, daripada bapaknya berkata, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk syurga orang-orang yang memutuskan, yakni orang yang memutuskan silaturahim. Jadi tuan-tuan, kita sebut dulu yang pertama tentang maksud rahim di sini. Tuan-tuan, yang dimaksudkan dengan rahim ini adalah orang-orang yang ada hubungan dari segi dia berasal daripada rahim ibu yang sama. Bila kita sebut rahim, maksudnya rahim ibu kita adalah. Jadi bila kita sebut menghubungkan rahim, yakni kita menghubungkan hubungan yang nombor satu sekali dalam silaturahim adalah adik-adik kita, abang, kakak dan adik kita. Itulah rahim yang paling kuat sekali. Jadi hubungan rahim yang paling kuat adalah kita yang keluar daripada rahim ibu yang sama, yakni adik-adik. Kalau dengan ibu dan ayah, dia juga disebut sebagai hubungan silaturahim, sebab kita direct oleh anak dengan ayah kita, cumanya dia masuk khusus bab hubungan dengan kedua ibu bapa, dia lebih kuat. Tapi bila disebut tentang hubungan rahim, nombor satu sekali adik-beradik, dan ianya akan makin berkembang dengan kekuatan dan darjat, makin dekat dan makin jauh. Dia akan pergi naik ke atas bapa, saudara, mak saudara kita. Dia akan pergi ke bawah anak saudara kita. Dia akan pergi ke tepi sepupu-sepupu, ini anak-anak kepada ibu-ibu dan ayah-ayah saudara kita. Kesemua itu tuan-tuan, dia termasuk dalam hubungan rahim. Tetapi hak yang paling kuat sekali, yang paling dekat sekali adalah adik-beradik kita sendiri.
Semakin kuat hubungan itu, semakin dekat hubungan itu, semakin besar tuntutan. Semakin kuat tuntutannya untuk kita laksanakan. Jadi kita biasa dalam bahasa Melayu ni kita sebut, kita ziarah kawan kita, semua tu kita sebut itu juga silaturahim. Sebab kita mengambil kira dengan hubungan kekeluargaan ataupun hubungan darah, walaupun tidak dekat, tapi sesama Muslim kita telah bersaudara. Cuma dalam penggunaan syarak yang spesifik ini ialah hubungan kita dengan adik-beradik kita dan juga dengan ahli keluarga terdekat kita. Itu yang disebut sebagai silaturahim. Tuan, yang dimaksudkan dengan menghubungkan itu macam mana tuan? Yang dimaksudkan dengan menghubungkan silaturahim itu, dia ada berkadaran dengan keadaan. Terutama yang paling utama dalam kita sebut sebagai silaturahim itu tentulah dalam bab ini dengan bertanya khabar dan juga dengan ziarah dan juga dengan membantu. Yang dimaksudkan menghubungkan itu apa sahaja bentuk ihsan dan bentuk kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang yang ada pertalian darah dengan kita daripada adik-adik kita dan juga daripada sepupu sepapat dan juga mak saudara, bapa saudara dan anak-anak saudaranya. Jadi apa sahaja bentuk ihsan yang dibuat itu kan, itulah yang dimaksudkan dengan menghubungkan. Dan apa sahaja yang berlawanan dengan ihsan tadi, jika masuk kepada peringkat membuat zalim, maka di situ sudah menjadi disebut sebagai qati' yang memutuskan. Setidak-tidak zalim itu tuan-tuan, sekurang-kurang zalim itulah tuan-tuan berniat dalam hati, aku dah tak mau tanya khabar, aku dah tak mau tanya berita langsung, lantak pergi maksudnya kita anggap semua orang tu kata apa, aku anggap hang hari ni tak ada lagi hidup. Itu contoh. Dia tak mau zalim pun, cuma dia putuskan, dia abaikan. Dia kata hari ni kita dah tak ada apa-apa hubungan, jangan main cari aku kalau susah. Itu contoh dia sebut. Dia tak pukul, dia tak tumbuk, dia tak kata apa, tak ambil kata, tapi dia kata hari ni kita dah tak ada apa-apa hubungan. Susah, jangan main cari aku. Aku pun susah, aku tak cari hang. Ini tuan-tuan, ni contoh. Contoh ni contoh real kepada memutuskan. Lepas pada dia sebut itu, dia tak tanya langsung. Kalau main dekat dia berita adik tu susah pun, dia takkan tolong langsung. Punya disimpan marah tu, punya lah dia simpan. Kata apa, kita pun tak tahulah marah apa-apa, dia simpan. Menyebabkan sampai berita khabar adik tu susah, adik tu sakit, adik tu mati pun. Nah, tu tadi sampai mati pun dia tak ziarah adik ataupun abang yang dia telah putus hubungan tadi. Dia tak buat zalim, saya tak pukul, saya tak ambil harta dia, saya tak apa pukul ataupun saya tak buat anaya dekat dia, tapi saya putus hubungan. Dia tak boleh kata putus pun tak boleh dalam bab rahim ini. Jadi bagaimana yang disebut dalam hadis tadi tuan-tuan, Rasul kata apa? La yadkhulul jannata qatim, tak masuk syurga orang yang menjadi pihak yang memutuskan. Ada yang kata saya tak putuskan, dia yang putuskan. Dia kadang-kadang hubungan itu dua hala. Maksudnya hak yang ni pun keras kepala, yang ni pun keras kepala, pakat tak mau. Ini sama naik. Tapi kalau satu pihak yang memutuskan, satu pihak lagi cuba semampu mungkin, maksudnya dia ada usaha untuk pergi ziarah kawan tu tak buka pintu, dia ada usaha telefon tanya khabar ataupun hantar utusan tanya khabar, kawan ni tak respon, dia ada usaha ulurkan bantuan sedikit sebanyak, tak boleh bagi direct, dia bagi ke anak-anak saudara. Jadi yang berdosa, yang bertanggungjawab pihak yang memutuskan itu. Pihak yang dah usaha ni tadi, insya-Allah dia terlepas daripada memutuskan, bahkan dia masih dikira menyambung sebab dia dah usaha. Dia dah usaha dalam bab menghubungkan silaturahim itu tadi. Jadi kan kita dah sebut tentang
siapakah orang yang ada talian rahim itu tadi? Kita dah sebut dengan darjah yang paling kuat dan paling dekat di tali sendiri, dan kita ada yang darjah yang lebih jauh sedikit, juga masih ada hak-haknya. Dan ada keadaan kita tak putuskan, tuan-tuan. Cumanya kita terpisah dengan cara, kita terpisah dengan kesibukan. Tapi dalam hati kita tak pernah putus, tak pernah kita niat tak mau tanya khabar. Itu kita tak panggil dia termasuk dalam memutuskan. Cumanya apa? Cuma dia terlepaslah daripada kebaikan tadi. Kalau setengah-setengah orang, saya pun ada orang terdekat yang kita pun kagum dengan dia. Dia dalam keadaan bukanlah sihat manapun, tapi dengar khabar meninggal sedang bawa ni, dia adalah antara yang sampai awal. Masa nak solat tu dia dah ada dah. Sesuatu tak sebut nama lah kan, tapi orang dia bukanlah sedang sebelah saya, sedang sebelah isteri saya ni. Allah Ta'ala beri kesihatan kepada dia. Dia diuji dengan sakit kanser. Cuma hanya tuan-tuan, selagi mana ruang yang dia boleh, kalau ada saudara dia meninggal, dia duduk daripada negeri sebelah kat utara, dia yang akan sampai. Bila kita sampai di Islam, sampai dia belum sampai. Untuk ziarah orang yang sakit tadi, untuk ziarah orang yang meninggal tadi, walaupun levelnya level macam sepupu, level bapa saudara, tapi kata macam silaturahim cukup kuat. Kita pun yang muda ni tak tercapai dia punya kesungguhan dan juga ambil berat dalam persoalan ini. Jadi yang saya sebut tadi, ada keadaan kita ni diuji dengan kesibukan, kadang diuji dengan jauh. Kita tak niat putus, cuma kita tak berkesempatan untuk telefon tanya khabar, untuk ziarah, untuk bantu apa yang patut. Kita tak berkesempatan, tapi kita tak niat putus. InsyaAllah tuan-tuan kita tak termasuk. Cumanya kita terlepas peluang untuk mendapat ganjaran daripada menghubungkan hubungan rahim itu tadi. Cuma tuan-tuan, bila kita dah faham orang yang terlibat dalam kita sebut hubungan rahim itu, dan juga apakah bentuk yang dikatakan menghubungkan tadi, macam yang saya sebut tadi, apa sahaja bentuk ihsan termasuk dalam menghubungkan, dan ianya berkadaran dengan kemampuan. Bagi yang jauh, sekurang-kurangnya kita tanya khabar. Bagi yang jauh, sekurang-kurangnya kita tanya khabar. Zaman sekarang alhamdulillah kita ada telefon, kita ada WhatsApp, kita ada media sosial. Kita boleh kontak kawan-kawan lama, boleh. Kita boleh kontak kawan-kawan yang sekolah rendah, buat grup alumni pula. Pagi-pagi assalamualaikum, apa khabar semua, semoga semua sihat, pagi-pagi dia orang sekali. Tapi main dengan adik sendiri, dia tak pergi ke situ. Sekurang-kurangnya bertanya khabar. Kalau ada kemampuan, boleh menyusun dengan kemampuan kewangan, kemampuan kesihatan, sekali-sekala dia yang pergi ziarah. Walaupun boleh jadi dia yang abang, tapi dia sendiri yang turun untuk pergi ziarah adik-adik dia. Kalau kata level up sikit, bukan sekadar ziarah, dia dengar ada kesusahan, kesempitan sedikit sebanyak, dia dulu yang akan bantuan. Dan dia tak kisah sama ada pinjam ke hutang ke, dia sendiri yang akan inisiatif untuk tolong. Dengar ada anak saudara ni pergi dapat sambung belajar universiti sekian-sekian, dia sendiri bagi duit transfer ni pakcik bagi untuk kamu. Masa buat tuan-tuan, masa telefon tanya khabar tadi, masa transfer duit nak bantu yang susah tadi, ataupun masa tuan-tuan isi minyak start kereta nak pergi ziarah adik tadi, tuan-tuan niatkanlah aku buat ini kerana nak menghubungkan silaturahim. Tuan-tuan, kadang-kadang amalan itu dengan niat yang baik boleh mengangkat darjat amal dan boleh memberikan kebaikan pada kita dengan kebaikan melipat ganda. Tuan-tuan bukan buat apa pun, tuan-tuan cuma telefon. Tapi tuan-tuan niat hati aku telefon ni, tuan-tuan tak telefon lah, tuan-tuan mesej. Tapi masa type mesej tu kita niat, ya Allah, ni aku type ni untuk menghubungkan silaturahim. Ataupun tuan-tuan isi minyak start kereta tu 2 jam pergi rumah adik, jalan, kemudian habis daerah, tuan-tuan balik. Tuan-tuan niat, ya Allah, aku buat ini untuk menghubungkan silaturahim.
Tuan-tuan tolong kalau susah sikit sebanyak apa yang mampu bagi duit, dan tuan-tuan tak tuntut balik pun. Tuan-tuan ini aku bagi ni kerana silaturahim. Dia tak susah pun, tapi sebab ada event tertentu dia buat kenduri dan sebagainya, tuan-tuan bagi sikit sebanyak duit. Sebab kebiasaan kita boleh tolong ringankan sikit sebanyak. Apa sahaja yang meringankan dan melapangkan jiwa orang yang terdekat dengan kita ni, tuan-tuan buat. Ya Allah, aku buat ini kerana menghubungkan silaturahim. Maka tuan-tuan, kita insya-Allah dah dikira sebagai orang yang tunai perintah Allah dalam bab ini. Tak banyak modalnya tuan-tuan. Kalau setakat tanya khabar mesej sekalipun, kalau berziarah ada modal minyak, modal masa dan modal tenaga, tapi tentulah ganjaran yang lebih besar. Bantu, ada modalnya terpaksa pula, tapi tentulah balasannya juga lebih besar. Dan tuan-tuan, berdasarkan hadis yang kita baca tadi, balasan dia confirm insya-Allah dengan rahmat dan janji Allah dua benda. Yang lain ni tak kira lagi, tapi yang disebut soreh secara jelas di Rasulullah, balasan kepada orang yang mengambil berat dalam bab hubungan silaturahim ini, yang pertama diberi kelapangan pada rezekinya. Ini confirm betul insya-Allah, ini janji Allah. Bahkan masa mensyarahkan hadis ini oleh sebahagian guru saya, disebut siapa-siapa yang rasa ada satu-satu fasa dalam hidup dia merasa sempit sikit, merasa sesak, merasa sempit, merasa kurang, ataupun diuji dengan hutang, diuji dengan apa sikit sebanyak turun naik kan dalam bab rezeki ini, pendapatan dia ada turun naik dia, walaupun yang kerja gaji tetap pun, yang tetap gaji tapi expenses belum tentu. Gaji masuk tetap lah, tapi expenses bulanan tak tentu. Bulan ni anak sakit, bulan ni kita sakit, bulan depan rumah sakit, itu tak tentu. Masa sihat alhamdulillah. Jadi bab rezeki ni turun naik. Tapi ada ketika yang kita merasa sesak itu, amalan yang insya-Allah Allah Ta'ala akan beri kelonggaran dan beri keluasan apabila kita buat, ialah kita hubung silaturahim. Mujarab bukanlah kita buat semata-mata nakkan rezeki, tapi sebab beriman dengan hadis ini, kita percaya dan yakin dengan hadis ini, Allah Ta'ala akan lapangkan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan meluaskan rezeki kita dan jauhkan daripada kerusingan bab-bab rezeki ini. Kita hubungkan silaturahim. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila tuan-tuan balasan Allah pada kita ni sesuai dengan kebaikan yang kita buat. Kita tolong adik kita yang sulit sempit tadi, Allah Ta'ala balas balik pada kita dengan beri kelapangan. Bahkan bila Allah Ta'ala balas, balasan Allah Ta'ala ganda-ganda daripada apa yang kita buat. Kita tanya khabar dia, kita tanya khabar tu tuan-tuan, memasukkan kegembiraan, kelapangan dalam hati. Orang-orang dia kata, oh bang, aku ingat lagi kan, aku ingat kan. Masuk sedikit kegembiraan dalam hati. Memasukkan kegembiraan dalam hati orang mukmin tuan-tuan adalah amal soleh. Lebih-lebih lagi masukkan kegembiraan dalam orang yang bukan sekadar mukmin tapi ada hubungan, maka Allah Ta'ala balas pula dengan memberi kelapangan hati pada kita, keseronokan, kegembiraan dalam hati kita. Modal tak banyak, tapi itulah yang Allah Ta'ala janjikan, diberikan keluasan pada rezekinya. Tuan-tuan, bila lapang rezeki, lapanglah jiwa. Bila sempit rezeki, sempitlah rezeki. Jadi bukan setakat rezeki itu kita nampak rezeki yang berbentuk kewangan, bahkan rezeki yang melibatkan hati dan kelapangan. Keberkatan daripada mana? Daripada menghubungkan silaturahim. Jadi jangan kita berasa berat kalau contoh dalam bab silaturahim tuan, kita semua insya-Allah kita boleh kata kebanyakan kita berpasangan. Kita pun nak dapat ganjaran silaturahim, kita pun nak tolong juga isteri kita hubung silaturahim. Kita seorang saja duduk di rumah kita, disuruh isteri abang, adik bagi beri akikah anak dia. Kita pun jawab, tak apa, bukan beri kahwin, tak payah pergi. Padahal ini isteri kita pun nak juga hubung silaturahim, memenuhi jemputan adik dia. Cubalah setakat mana yang tak ada halangan, kita buat juga dengan kita niat, ya Allah ini aku nak bantu isteri aku hubung silaturahim, maka bagilah juga kebaikan-kebaikan. Jangan kita merasa berkira nak ziarah adik, nak ziarah abang, nak ziarah kakak, keluar modal sikit untuk memenuhi jemputan makan minumnya, kita khawatirlah sekiranya tidak ada usul. Walaupun tak wajib, memang kita bahas
jemputan makan ini, yang bagi walimah ini, yang wajib, yang walimah memberi kahwin. Yang lain-lain tidaklah sampai tahap mengikat wajib. Dan yang wajib itu pun dia masih terikat dengan uzur. Kalau tak cukup kewangan, maka gugurlah kewajiban. Kalau tak sihat, badan tak mampu nak bergerak, maka gugurlah kewajiban. Tetapi amal soleh memenuhi jemputan orang yang menjemput ini adalah antara amal soleh yang juga Rasulullah SAW sebut sebagai apa? Sebagai satu hak. Dan sebab Rasulullah sebut hak dia kan maksudnya walaupun tak wajib tapi suku-suku dia itu. Ini jemputan orang itu. Jadi yang bila apa sahaja yang berbentuk jemputan, kadang-kadang dia dapat anak, kadang-kadang lebih lagi kalau anak dia kahwin. Semua tu walaupun kita keluar modal yang zahir dunia, habis masa, habis duit ringgit, maka kita pandanglah dari sudut apa? Dari sudut balasan Allah, diberi kelapangan rezeki. Maksudnya jangan takut hidup, jangan bimbang rugi hidup, jangan bimbang yang benda-benda itu selagi mana benda itu masih dalam capaian dan kemampuan kita. Dan satu lagi janji Rasulullah SAW dalam hadis ini, akan diberikan baginya, dilanjutkan baginya ajalnya. Wa yunsa'alahu fi atharihi, dalam sebahagian riwayat wa yunsa'alahu fi ajalihi, diberi lanjut baginya ajal. Yang ini tuan kita sentuh juga. Macam mana yang kata diberi panjang umur? Maksud dilanjutkan ajal ni tempoh. Kata ajal tempoh. Jadi dilewatkan tempoh maksudnya dipanjangkan. Yang ini ada dua pandangan lah daripada para ulama kita dalam memahami hadis ini. Ada yang berpandangan bahawasanya sungguh dipanjangkan umur itu, yakni dari sudut apa yang ada dalam catatan malaikat yang berada di ilmu Allah Ta'ala tak berubahlah. Yang berada pada ilmu Allah Ta'ala yang ditentukan, apa yang pada ilmu Allah Ta'ala tak akan berubah. Tetapi yang ada dalam catatan malaikat, so, malaikat ni mencatat daripada Lauh Mahfuz, yang itu boleh jadi umur. Dia ni sepatutnya 60, kemudian dia diberi apa, dengan sebab dia mengambil berat dalam bab silaturahim ini, Allah tambahkan lagi. Jadi diubah apa yang dicatat dalam catatan malaikat ataupun dalam catatan Lauh Mahfuz. Ini dibincangkan. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan yang dikatakan dipanjangkan ataupun dilanjutkan baginya ajalnya ialah diberikan keberkatan umur. Dari sudut mana tuan? Dari sudut umur ni nombor boleh jadi sama. Nombor umur kita boleh jadi sama. Saya 17 yang ini 60, yang ini pun 60. Sama nombor. Tapi pengisian nombor tu tak akan sama. 60 dia macam-macam dia achieve. Dari segi pekerjaan, dari segi kelulusan, dari segi pencapaian, dari segi sumbangan 60. Tapi macam-macam achievement. Orang ni 60 juga, lebih tidak sebanyak achievement pihak yang lagi satu. Yang ni achievement duniawi lah tuan. Kita nak tengok achievement yang berbentuk akhirat ini. 60 dia, 60 orang ni Allah Ta'ala beri taufik dan Allah Ta'ala beri bimbingan, Allah Ta'ala beri ilham, Allah Ta'ala beri dorongan, beri hidayah untuk dia boleh khatam Quran 10 kali contoh. 60, tapi 10 kali khatam Quran. Tahajud boleh dikatakan tiap-tiap malam. Dari segi sedekah boleh dikatakan hampir ribuan ratusan, ribuan ratusan, puluhan ribu sedekah yang dia buat. Ini dengan 60, tapi 60 yang penuh keberkatan. Yang ini pula 60 juga, tetapi disebabkan kurang mengambil berat bab silaturahim tadi, maka 60-nya khatam Quran jadi satu. Disibukkan dengan kesibukan yang macam-macam. Dari segi sembahyang malamnya tidak ada, dia hanya berpada dengan yang fardu. Jadi tak sama 60 yang ini dengan 60 yang ini. Kawan ini 60 juga, tetapi seakan-akan dia punya hidup 100 contoh itu. Jadi yang dimaksudkan ataupun yang dimaksudkan dengan sebahagian ulama berpandangan diberikan panjang ajalnya itu, dilanjutkan baginya dengan maksud umur yang sama,
tapi Allah Ta'ala beri bimbingan, beri dorongan pada hati dia untuk boleh berbuat amal soleh yang banyak, seakan-akan tempoh hayatnya telah digandakan walaupun jumlahnya adalah masih sama. Allah melihat tuan-tuan, tak kisahlah pendapat yang manapun, semuanya bersepakat pada apa? Kehidupan dia akan diberi keberkatan. Ini umurnya itu dengan sebab dia menghubungkan silaturahim, umur dan hidupnya akan mendapat keberkatan daripada Allah dengan dia diberi bimbingan untuk boleh membuat kebaikan sebanyak-banyaknya untuk persiapan selepas mati. Tuan-tuan, satu diberikan kelapangan rezeki, yang keduanya diberi taufik dan bimbingan oleh Allah untuk berbuat taat, berbuat kebaikan, berbuat kebajikan walaupun dalam tempoh yang singkat dalam hidup ini. Kelebihan tuan-tuan yang ini, kelebihan dalam bab hubungan silaturahim ini tadi, menghubungkan silaturahim, dan menghubungkan silaturahim ini adalah sebagaimana yang Tuan Syekh sebut sebagai salah satu daripada cabang, sebagai salah satu daripada tanda berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan, itulah yang disebut oleh para ulama kita tentang soalan silaturahim ini. Cuma tuan-tuan, saya sebut petikan daripada yang dikatakan Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah sebut. Dia kata bagi menyambung rahim ini ada beberapa darjat. Saya dah sebut tadi sebahagian, saya nak baca saja. Yang paling kurang setidak-tidaknya janganlah kamu berniat memisahkan, janganlah kamu niat itu tak mau kamu orang tak mau hubunglah, tak mau beritahu lah. Itu yang sekurang-kurangnya. Kemudian naik sikit, tuan-tuan mula menghubungkan dengan ucapan ini bertanya khabar, walaupun dengan sekadar memberi salam padanya. Dan kemuanya itu berbeza dengan kadar kemampuan seseorang dan situasi. Situasi tanya khabar masa adik sakit tak sama masa dia sihat. Masa sihat sebulan sekali kita tanya, tapi bila dia sakit kita sedang sambil kita tanya macam mana keadaan. Itu maksudnya berbeza, kadarnya berbeza-beza mengikut keadaan dan situasi. Ada sebahagiannya wajib, ada sebahagiannya sunat, dan ada sebahagiannya selagi mana dia masih buat itu, insya-Allah dia termasuk dalam golongan yang menghubungkan. Dan saya tambah lagi itu tuan-tuan, setidak-tidaknya juga tuan-tuan, jadilah orang yang tak lupa doa sebagaimana dia tak lupa doa kepada mak dan ayah. Masa-masa tertentu walaupun mungkinlah bukan tiap-tiap waktu sembahyang nak boleh ingat, tetapi ada masa-masa tertentu, masa doa tu dia selit sekali, ya Allah bagaimana aku bahagia, bagaimana aku selesa, bagaimana aku senang dapatkan juga rezeki adik-beradik, abang aku, kakak aku. Bagaimana anak-anak aku berjaya, bagilah juga anak-anak abang aku, anak-anak kakak aku, anak-anak adik juga semuanya berjaya dan diberi kebaikan. Bagaimana aku minta jauh keburukan daripada anak-anak aku, maka jauhkanlah keburukan daripada anak-anak saudara. Itu tuan juga doa ini juga insya-Allah termasuk dalam pelaksanaan kepada menghubungkan rahim walaupun tidak dapat dilihat, tidak dirasa oleh adik-adik kita. Jadi dalam bentuk doa ni. Jadi ada yang berbentuk doa, ada yang berbentuk ucapan-ucapan yang baik, ada yang berbentuk kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan dan kita hubungkan kepada orang yang ada hubungan rahim dengan kita tu tadi tuan. Mungkin juga termasuk juga dalam bab ini. Jadi tadi kita sebut adik-adik, itulah juga yang kita sebut dengan anak-anak saudara, dengan sepupu dan juga dengan bapa-bapa saudara kita yang masih hidup. InsyaAllah kita semuanya bila kita buat, setiap kali pula kita niatkan, ya Allah yang niatkan sebagai silaturahim, berilah keberkatan dan kebaikan daripada amal ini tadi. Itu tuan, itu yang pertama. Tetapi panjanglah kita punya pembahasan tu. Moga-moganya walaupun sikit, walaupun kecil tuan-tuan, mungkin kita dah buat dah selama ni, tetapi lepas daripada ini kita akan buat dengan lebih lagi, dengan niat-niat yang kita sebut ataupun kita ingatkan dalam hadis secara khusus. Aku buat ini kerana menghubungkan silaturahim, kerana nak patuhi saranan dan panduan Rasulullah, dan kerana nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi contoh yang Imam Ghazali sebut bagaimana amalan satu amalan, perbuatan satu perbuatan, ini perbuatan yang biasa kita buat,
tetapi dia akan berubah menjadi kebaikan dengan niat-niat yang baik, yang Imam disebut tashihun niyyah. Kita membetulkan niat. Kalau saya bagi contoh tentang permusafiran, sebab saya sebut musafir itu sebab dia berkait dengan silaturahim. Kita pergi makan kenduri adik kita, insya-Allah tu amal soleh lah. Cuma bila diniatkan, ditashihkan, diperelokkan niat ketika nak pergi itu, maka Imam tadi sebut Allah Ta'ala yang pertama, Allah akan beri kebaikan dalam usaha kita tadi. Allah akan beri kebaikan melipatkan. Boleh jadi semasa nak berziarah tu, kita jumpa orang susah, kita boleh bagi sedekah. Allah beri ilham untuk bersedekah. Pasal kita ada orang yang tolongan, kita tolong, termasuk dengan niat yang baik. Satu amalan itu asalnya satu kebaikan, tapi dilipat gandakan lagi ruang-ruang kebaikan. Dan yang keduanya dengan niat yang baik, Tuan Syekh sebut, maka tidaklah menjadi letih yang sekadar letih sia-sia. Asalnya perjalanan boleh jadi perjalanan itu benda yang halal, benda yang haram, tapi dia berada di peringkat yang sekadar benda itu dibuat maka selesailah. Tak ada persoalan dosa dan pahala di situ. Tetapi dengan niat yang baik, diangkat darjat perjalanan permusafiran tadi menjadi perjalanan mendapat pahala sama ada fardu ataupun mendapat pahala sunat dan mendapat keridhaan dan juga keampunan daripada Allah. Dengan niat. Ini sebelum kita pergi itu sebelum kita buat sesuatu, maka kita biasakan dengan dipanggil proses tashihun niyyah, memperelokkan dan membetulkan niat-niat kita sebelum kita buat sesuatu pekerjaan. Sebagai contoh mudahnya, masa start cerita masa isi minyak tu dah kita nak, ya Allah ni aku buat ni kerana nak ziarah, kerana nak buat baik, kerana nak silaturahim, dan kerana nak mendapat rahmat dan kasih. Semuanya dengan keberkatan yang dipanggil sebagai tashihun niyyah, memperelokkan niat. Tuan-tuan, tidak banyak amal soleh yang disebut balasan dia pada diberikan lapang rezeki secara khusus, dan juga yang ini spesifik yang kita sebut tadi, diberikan panjang, dilanjutkan ajalnya. Yang ini kita sebut dalam maksud utama daripada dilanjutkan ajal ini ialah diberi keberkatan pada umurnya, diberi berkat pada umur dan juga nyawa yang diberi pada dia tadi. Tuan-tuan, semoga ada kebaikan sedikit banyak daripada pengusian kita malam ini. InsyaAllah Allah Ta'ala beri kebaikan dan taufik kepada kita. Allah Ta'ala selamatkan saudara kita juga di Gaza. Allah Ta'ala berikan bantuan dan Allah selesaikan apa yang mereka hadapi sekarang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum.